Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan tengok pula jawapan bagi latihan kedua karangan yang cikgu bagi hari ini. Okey, untuk kertas tua bahagian penulisan iaitu bahagian C, 80 hingga 120 patah perkataan. Okey, jadi kita akan tengok apakah jawapan kepada karangan yang cikgu bagi. Okey, so tadi contoh karangan keperihalan. Jadi soalan tadi yang cikgu bagi adalah semasa musim buah-buahan. Okey, kamu berkesempatan untuk bercuti di dusun buah datuk kamu. Ceritakan pengalaman kamu semasa percutian itu. Okey, jadi macam cikgu sudah ajar tadi, keperihalan adalah seperti karangan lain. Kamu kena ada pendahuluan, maksudnya kamu kena memberi sedikit penerangan tentang kamu punya tajuk. So tajuk kita sini adalah musim buah-buahan dan bercuti di dusun buah datuk. Dan juga kamu kena ada isi. Jadi kamu kena juga ada isi dekat sini. Dan isi kamu kena ada huraian. Kamu kena ada huraian, kamu juga kena ada contoh. So bila murid ada huraian, bila murid ada contoh, so mereka akan dikategorikan sebagai karangan yang baik. Karangan yang baik. Jadi yang terakhir seperti biasa, kamu kena ada penutup. So penutup macam cikgu ajar tadi, penutup adalah rumusan. Rumusan ataupun kesimpulan kepada keseluruhan karangan kamu. Jadi apa yang kamu boleh bagi ringkasan sedikit ataupun kesimpulan sedikit tentang kamu punya karangan. Dari mula hingga habis tadi kamu punya isi. Jadi itu adalah kamu punya penutup. Jadi kalau kamu tengok sini pendahuluan. Pendahuluan untuk bercuti di dusun buah datuk. Pendahuluan adalah pada cuti sekolah yang lalu. Pada cuti sekolah yang lalu. So benda ni dia berlaku pada cuti sekolah lah. Aku dan keluarga pulang ke kampung. Kebetulan pada masa itu musim buah-buahan. So maksudnya murid tersebut ataupun lelaki ataupun kanak-kanak tersebut pulang ke kampung. Kebetulan pada musim itu musim buah-buahan. Datuk pun mempunyai dusun buah yang luas. So maksudnya mereka balik ke kampung dan kebetulan pula adalah musim buah-buahan. Maksudnya dalam bahasa kita ngam-ngam. Ngam-ngam pula musim buah-buahan. Jadi datuk pun mempunyai dusun buah yang luas. So maksudnya dusun buah yang luas ni dia mempunyai satu tanah yang besar, satu tanah yang luas di mana datuk tersebut boleh tanam banyak, boleh tanam banyak sangat pokok-pokok yang boleh menghasilkan buah. Banyak sangat pokok-pokok dia boleh tanam sebab luas. Jadi kalau kamu tengok sini, ini adalah isi. Ini adalah isi. Jadi isi yang pertama, kita tengok isi yang pertama. Setibanya kami di kampung, kami disambut oleh datuk, nenek dan ahli keluarga yang lain. Maksudnya ada makcik-pakcik, mungkin sepupu kamu. Beginilah keadaan rumah datuk. Semua anggota keluarga akan berkumpul semasa musim buah-buahan. So maksudnya dalam perenggan yang pertama, penulis ni menulis beberapa huraian. Beberapa huraian yang menerangkan ada keluarga lain di dalam rumah datuk dan nenek. Ada makcik-pakcik, ada sepupu kamu yang balik ke kampung. Kenapa? Mereka balik ke kampung sebab musim buah-buahan. So, maksudnya semua orang akan berkumpul. Semua orang, pakcik-makcik, sepupu kamu semua akan datang. Semua akan datang pergi ke rumah nenek, pergi ke rumah datuk untuk menjamah ataupun memakan buah-buahan yang ada. Jadi kita tengok yang kedua. So yang kedua, selepas berehat kami ke dusun datuk. Maksudnya di tempat di mana ada banyak sangat pokok-pokok buah. Ada beberapa jenis buah, semuanya berbuah dan mula masak. Buah durian juga sudah mula gugur. Kami memetik dan mengumpulkan buah-buahan yang telah masak untuk dimakan. So maksudnya karangan ini adalah karangan yang sangat baik. Dia mempunyai huraian.
Dia mempunyai huraian dan juga dia memberi satu contoh. Contohnya buah durian. So maksudnya dia memberi huraian, dia memberi juga contoh. So bila murid memberi huraian, memberi contoh, so karangan tu boleh dikategorikan sebagai karangan yang baik. Okay? Jadi yang ketiga, petang itu Datuk mengajak aku menunggu buah durian gugur. Menurut Datuk, maksudnya Datuk tu dia akan menunggu. Okay, dia akan menunggu, dia akan tengok mana satu durian yang gugur dan mereka akan kutip lah. Cara yang dilakukan untuk mengelak buah-buahan itu dicuri atau dirosakkan. Ya, sebab kadang-kadang bila durian jatuh, mungkin orang lain akan ambil ataupun haiwan lainnya akan ambil. Okay? Jadi dirasakan oleh binatang. Aku gembira kerana dapat tinggal di pondok itu untuk mengutip buah durian yang gugur. Pengalaman tinggal di dusun Datuk sungguh menyeronokkan. Jadi ini menunjukkan yang penulis ni dia memberi contoh. Dia memberi contoh tempat yang dia tinggal. Okay? Tempat yang ditinggal sementara menunggu buah durian jatuh. Okay, dia memberi contoh. So contohnya adalah dia duduk ataupun dia tinggal di pondok. Okay, so dia memberi contoh, dia juga memberi huraian dan dia menunjukkan pengalaman. Okay, pengalaman mengutip durian, pengalaman buah-buahan ni adalah menyeronokkan. Okay, so dengan huraian, dengan huraian yang ada, ni adalah karangan yang baik. Okay, so nombor 4, kalau kamu tengok sini, setiap hari banyak perai yang datang ke dusun Datukku untuk membeli buah-buahan, terutamanya buah durian. Okay, durian Datukku jenis yang baik dan dijual dengan harga yang berpatutan. Aku gembira kerana dapat membantu Datuk menjual buah-buahan. So ni dia memberikan contoh, buah durian, dan juga dia memberikan huraian. Dia memberikan huraian kenapakah buah durian itu adalah yang paling disukai oleh pembeli-pembeli Datuk tersebut. Okay, kenapa? Dia adalah baik dan dijual dengan harga yang berpatutan. So dia memberi huraian. So kamu kena selalu memberi huraian, kamu selalu kena bagi contoh. So bila kamu buat begitu, kamu akan mudahlah dapat markah penuh. Okay, jadi kita tengok yang terakhir. Okay, kita akan tengok yang terakhir. Hampir 2 minggu aku berada di kampung. Okay, so penulis ni dia berada 2 minggu lah di kampung. Buah di dusun semakin banyak yang masak. Datukku merupakan orang yang paling gembira kerana dia memperolehi wang yang banyak hasil daripada jualan buah-buahan tersebut. So ni dia adalah berikan isi. Okay, isi yang terakhir maksudnya diberikan penutup kepada cerita dari dusun buah-buahan kepada penjualan buah-buahan dan juga diakhiri dengan ni, memperolehi wang yang banyak. Okay, so maksudnya ni adalah permulaan cerita. Okay, permulaan cerita di mana mereka mengutip mereka mengutip buah-buahan di dusun, lepas tu mereka menjual dan yang terakhir diakhiri dengan mempunyai wang banyak, hasil daripada jualan buah-buahan tersebut. So karangan ni adalah baik sebab dia tersusun, dia tersusun dan juga dia mempunyai rangka yang baik. So cerita dia kita boleh ikut perkembangan, permulaan dan juga pengakhiran cerita tersebut. So ini adalah salah satu karangan yang baik. Dia mempunyai cerita yang mudah untuk difahami. Jadi yang terakhir, penutup kita adalah kesimpulan. Kesimpulan rumusan kepada apa yang kita telah tulis dari pendahuluan hingga ke isi. So kesimpulannya kat sini, akhirnya sampailah masa untuk kami sekeluarga untuk pulang ke Kuala Lumpur. Aku nanti akan ketibaan musim buah-buahan yang akan datang. Semoga kegembiraan ini akan diulang lagi. So itu adalah penutup ataupun rumusan kepada percutian di Dusun Buah Datuk. So itu adalah penutup. Akhirnya setelah mereka sudah makan, sudah berminggu-minggu berada di kampung, mereka akhirnya pulang. Mereka akhirnya pulang dan penulis tersebut berharap yang dia dan keluarganya akan balik lagi ke
Dusun Buah Datuknya. Okay, so ini adalah karangan yang baik. Mereka mempunyai pendahuluan, perkembangan isi dan diakhiri dengan penutup. Okay, jadi kalau kamu ada apa-apa soalan yang kamu tidak faham, seperti biasa kamu boleh tanya cikgu.